Tapi itulah, tak pastilah laman web ni sahih ke tidak. Dekat Google ni ada, tapi panjang sangatlah pula. Alah, apa susah-susah? Setiap hari Khamis jam 9.30 pagi, dengarkan saja Melaka FM dalam segmen Jejak Rabbani. Pakat dengan info-info ringkas yang mudah difahami mengenai sirah-sirah Nabi dan juga para sahabat ni. Yang penting sahih, hanya di Melaka FM. Jejak Rabbani menemani semua rakan pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM. Terima kasih buat semua yang terus setia dengarkan Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan terima kasih juga buat yang menonton segmen Jejak Rabbani di live page Melaka FM. Baiklah, apa seperti biasa hari ini alhamdulillah dapat kita ke udara bertemakan yang bahagia Ustaz Khairul Cik Saleh, ataupun cukup dikenali sebagai Ustaz UK. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Muni? Alhamdulillah baik. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ni sebenarnya Ustaz tadi mudah kongsikan dengan para pendengar kita tajuk yang cukup menarik hari ni, ulama yang terkena panah. Seperti apa yang telah pun Ustaz kongsikan juga minggu lepas. Alhamdulillah ramai yang menantikan topik untuk minggu ini. Kisah yang cukup menarik ni, tapi sebelum tu Ustaz sedikit mukadimah Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Cikgu Muni. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita menerokai lagi biografi kehidupan para ulama yang terdahulu. Jadi sebelum kita menyingkap kehidupan ulama-ulama yang terdahulu, suka untuk kita kongsikan suatu hadis yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan insan ataupun umatnya yang diharamkan daripada terkena api neraka. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan 4 sifat yang ada bagi seorang umat yang diharamkan ke atasnya api neraka. Iya. Jadi sama-sama kita semak apakah 4 sifat tersebut secara ringkasnya. Yang pertama disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada riwayat Imam At-Tirmizi, iaitu sifat pertama seorang insan yang saleh, insan yang baik, insan yang tidak dijamin tidak dikenakan neraka ke atasnya, iaitu memiliki sifat hayyin. Apa maksud hayyin? Iaitu seseorang yang memiliki sifat ketenangan dan mampu untuk mengawal emosinya pada dalam keadaan apa jua keadaan sekalipun. Tenang dalam bertutur dan berkata dan seumpamanya. Yang kedua, dia mempunyai sifat layyin. Layyin iaitu orang yang mempunyai lembut tutur katanya. Baik dalam bertutur dan ikhlas dalam menyampaikan sesuatu, nasihat ataupun teguran ataupun ingatan. Dan ikhlas dalam berkongsi dalam kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitar. Yang kedua, dia memiliki qarib, sifat qarib, iaitu dia seorang yang akrab. Seorang yang mudah mesra. Apabila dia bertutur dan berbicara, dia berusaha untuk menyenangkan tetamunya, ataupun dia berusaha untuk menggembirakan orang yang ada bersama-sama dengan perkataan yang menggembira dan menyenangkannya, walaupun dia berada dalam keadaan sukar pada satu-satu ketika. Dan juga sifat yang keempat, sifat yang terakhir digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahal, iaitu orang yang tidak suka menyukarkan sesuatu dalam apa jua urusan kehidupan. Begitulah gambaran insan yang memiliki jaminan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana dia beriman kepada Allah, dia mempunyai 4 sifat ini, ia tidak akan dijamah oleh api neraka, insya-Allah.
Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang cukup menarik ini. Moga-moga dapatlah kita ambil untuk kita sama-sama ni perbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Baik Ustaz, berbalik kepada tajuk kita, ulama yang terkena panah. Satu tajuk yang memang cukup menarik kerana kali ini Ustaz akan berkongsi dan juga memperkenalkan seorang insan yang mungkin kisahnya tragis akibat terkena panah. Namun kita nak tahu siapakah beliau ini dan apa yang menyebabkan berlakunya peristiwa ini, Ustaz. Baik. Insan yang terkena panah ataupun ulama yang terkena panah. Dia tajuk tu sebenarnya dia nak menarik perhatian pendengar agar mempunyai minat untuk mengenali siapakah ulama ni. Kan? Ulama yang terkena panah. Adakah dia tengah mengajar, ada orang panah dia? Adakah kisahnya seumpama Umar Ibn Al-Khattab ketika mengimamkan solat ia ditikam dari belakang? Tidak begitu. Kisahnya adalah bermula seorang lelaki biasa asalnya yang hidup dalam wilayah Khurasan di negeri Turkistan. Di mana dalam negeri Turkistan tersebut ada sebuah daerah di antara disebut sebagai daerah Abi Wardah dan juga Sirhis. Dalam wilayah dua daerah tersebut terdapat sekelompok pemuda yang diketuai oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad. Ya. Fudail ibn Iyad pada ketika itu seorang lelaki, seorang pemuda yang sangat dikenali namanya dari kalangan orang-orang yang sering menggunakan laluan Abi Wardah dan Sirhis untuk pergi ke satu wilayah dalam wilayah Khurasan untuk dengan tujuan berdagang. Jadi apabila mereka nak melalui kawasan-kawasan yang disebut Abi Wardah dan Sirhis tadi, mereka sentiasa berada dalam kebimbangan dan ketakutan kerana mereka pasti akan diganggu oleh kumpulan yang diketuai oleh seorang pemuda namanya Fudail ibn Iyad. Mereka akan dirompak dan mereka juga akan diganggu. Ibarat katalah orang Melaka kata dia ni dulu terjal lah. Kan, terjal. Tetapi sifat manusia dalam jiwa dia sebenarnya dia ada satu sifat yang menginginkan kebaikan. Tapi oleh kerana orang selalu dalam pensejarahan yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, mengisahkan beliau seorang yang sering dimomokkan oleh orang-orang lain yang sebaya dengannya, persekitaran yang berada dengannya, dengan kewibawaan dia sebagai seorang lelaki, seorang yang mempunyai sifat kejantanan yang luar biasa. Jadi kalau dia beralih arah, dia nampak lekeh lemah ego seorang lelaki kan. Namun pun begitu, satu hari ketika dia merayap di waktu malam bersedia untuk merempuh saudagar, kumpulan dagangan, dia terdengar seorang wanita. Lalu dia mencari suara wanita tersebut, dan dia memandang wanita tersebut, lalu hati dia berputik. Berputik pertama disebabkan dia memandang wajah wanita tersebut. Dan yang kedua, dia terkesan dalam hati seumpama panah yang telah menusuk dalam hatinya ketika dia mendengar perkataan daripada firman Allah Ta'ala surah Al-Hadid ayat 16. Ayat inilah yang membuatkan dia jadi terpinga-pinga memikirkan apakah kesudahan hidupnya dengan berada dalam keadaan sedemikian. Ayat ini telah merubah lanskap pemikirannya dan juga telah merubah pendiriannya pada ketika itu. Namun, pada keesokan harinya, dia masih lagi terdorong dengan persekitarannya untuk melakukan sesuatu. Tapi, dalam pada dia bersiap-siap, dia nak melakukan satu rompakan macam satu projek akhir lah. Belum sempat dia nak buat. Dia duduk situ dalam keadaan menyamar. Lalu dia terdengar lelaki-lelaki yang duduk dari kalangan kumpulan dagangan tadi, dia kata apa? Bersiap cepat.
kita tidak mahu melewati kawasan Abi Wardah dan Sirhis ini dalam keadaan di mana kita akan dirempuh ataupun dikepung ataupun ditahan oleh kumpulan lelaki yang bernama Fudai ibn Iyad. Orang yang cakap tadi, dia tak kenal siapa Fudai ibn Iyad, tapi dia orang ni tahu nama Fudai ibn Iyad ni dari kalangan pedagang-pedagang. Jadi semalam dia dah terkesan dengan ayat Quran. Hari ni dia terkena satu lagi ucapan. Wah, dia kata teruk sangat aku ni. Sampai orang-orang yang aku tak kenal ini pun turut berkata dan membicarakan nama aku dengan nama yang buruk, dengan persepsi yang buruk, dengan latar kehidupan yang buruk. Pada ketika tu dia pergi jumpa orang tadi, dia cakap, pergilah engkau lalui pada bila-bila masa di laluan yang engkau hendak lalui, kerana Fudai ibn Iyad tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana engkau tahu? Dia pun beritahu, akulah Fudai ibn Iyad. Jadi dalam kisah yang telah dinyatakan, telah dicoretkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, sekaligus nak mengajar kepada kita insan yang bernama Fudai ibn Iyad yang dilahirkan di daerah itu, dibesarkan di wilayah Khurasan itu, di negeri Turkistan itu, adalah lelaki sejati yang membesar dalam persekitaran yang salah pada peringkat awal. Namun manusia, hidayah yang sampai pada ibarat panah masuk tertusuk dalam hatinya, merubah landscape kehidupannya. Yang selepas daripada itu, dia menjadi seorang ulama dan guru kepada ramai ulama selepas daripadanya. Subhanallah. Allah Akbar. Satu kisah yang cukup menarik itu dikatakan sebagai panah, Ustaz, ya. Sebenarnya itu dimasukkan dengan panah yang menusuk ayat hati Quran tu. Tapi itulah menariknya sebab dia ayat Quran itu dibaca dan didengari oleh seorang gadis yang menyebabkan dia jatuh hati. Kan? Penting juga peranan wanita pandai membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Kan? Subhanallah, satu kisah yang cukup menarik, latar hidup permulaan seorang tokoh ulama yang hebat ini, Ustaz, ya. Jadi betul kalau Ustaz kisahkan pula kepada Munir dan juga semua pendengar Melaka FM ketika ini yang dengarkan di 102.3 ataupun secara dalam talian RTMK dan juga yang menonton di live page Melaka FM ketika ini, kisah kembara transformasi hidup ulama hebat ini dan apakah pujian-pujian oleh para ulama di zaman tersebut, di zaman ulama ini, Ustaz. Baik, kisah kembara kita mulakan seperti mana yang telah kita gambarkan sebentar tadi. Kita kongsikan sebentar. Apabila dia jatuh hati kepada wanita tersebut, dan tidak dicoretkan pula kisah kembali hidupnya bertemu semula dengan wanita itu, dan tidak dinyatakan pula dia menikah dengan siapa. Namun pun begitu, apabila dia terkena bacaan kesan daripada maksud bacaan pada ayat 16 surah Al-Hadid tersebut, yang memberikan kesan langsung dalam jiwa dia, memikirkan tidak cukupkah Al-Quran untuk memberikan kita sebagai satu petunjuk, menyebabkan dia terngiang-ngiang di dalam pemikirannya. Lalu dia mencari guru-guru untuk dia mula menerokai kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu yang hebat, yang baik. Daripada situ dia bergerak ke satu jalanan bertemu dengan guru-guru di peringkat awal. Orang penuntut ilmu yang lain rasa pelik. Nak kata, hang buang terbiat kah? Macam tu lah kan. Kan? Tapi dia tak cakap Kedah lah. Dia cakap dalam bahasa dia lah. Jadi bila orang tengok dia bersungguh-sungguh pada ketika itu, dia telah merubah jadual kehidupannya yang dulu dia bersama dengan kumpulan pemuda yang tidak ada hala tujuan, hanya untuk bersukaria dan juga melakukan perbuatan menyakitkan hati orang untuk memenuhi hawa nafsu. Dia menukar lanskap kehidupan dia untuk mencari kebaikan di majlis-majlis ilmu. Lalu Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala kisah awal dia bertaubat apabila dia bermula dengan dia jatuh hati pada seorang gadis dengan bacaan tersebut. Seterusnya dia bermula dengan melakukan kembara mencari guru untuk mempelajari Al-Quran. Dia bermula dengan dia perbaiki Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat
Apabila setengah daripada kita dia berbicara, bila kita tegur ataupun kita mengajak masyarakat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, kita ambil contoh Fudail bin Iyad. Dia latar belakang dia penuh dengan kisah yang gelap, hitam, tapi tidak menyebabkan dia menggelapkan hatinya, sebab dia memilih untuk menukar kehidupannya. Jadi kita ketika berpeluang dengan persekitaran kita yang baik pada hari ini, maka proses permulaan awal untuk perubahan kehidupan kita adalah mempelajari Al-Quran. Apa maksud mempelajari Al-Quran? Selain daripada mempelajari membaca Al-Quran, mempelajari ilmu yang terkandung di sebalik maksud Al-Quran itu sendiri. Dia akan menuntun kita, membimbing kita ke arah yang lebih jelas. Apakah tujuan sebenar kehidupan ini daripada Al-Quran? Begitulah yang diperolehi daripada Fudail bin Iyad. Sekaligus dia menyertai rombongan penuntut ilmu untuk satu tempat ke satu tempat untuk mempelajari pelbagai ilmu selepas itu, dan dia diangkat menjadi seorang ulama yang dikategorikan sebagai seorang sufi yang hebat pada ketika itu. Allahu Akbar. Ini satu kisah yang cukup menarik, kerana saya cukup kagum bila Ustaz kisahkan tentang tokoh hebat kita ni, Ustaz, ya. Daripada permulaan sebenarnya kehidupan yang persitaran yang kalau kita boleh kata, Ustaz kata dia lah kan macam-macamnya, sampai orang takut dengan nama dia, tapi dia memilih kehidupan yang lebih baik, Ustaz. Dia memilih. Allahu Akbar. Jadi kalau tak memilih, takkan berlaku. Kita pilih. Hidayah Allah Azza wa Jalla sentiasa berada di hadapan mata kita. Jangan kata seru tak sampai. Seru dah sampai, kita je tak ambil, kan. Subhanallah, satu kisah yang cukup menarik, kisah tokoh kita hari ini dengan tajuk ulama yang terkena panah, iaitu kisah Imam Fudail bin Iyad. Betul, Ustaz, ya? Ya, betul. Alhamdulillah, dan insyaAllah kita akan sambung kembali kisah yang cukup menarik ini dalam Jejak Rabbani. Kepada semua rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Ustaz Khairul Cik Saleh akan kembali seketika nanti. Terus temankan kami di sini dan kami terus temankan anda di Melaka FM. Jejak Rabbani. Baiklah, terima kasih untuk semua rakan pendengar yang terus setia mendengarkan Melaka FM ketika ini dalam segmen Jejak Rabbani. Masih bertemankan Muni dan juga yang bagi Ustaz Khairul Cik Saleh ataupun cukup dikenali sebagai Ustaz UK, dengan tajuk kita hari ini ulama yang terkena panah, kisah ulama yang cukup hebat Imam Fudail bin Iyad. InsyaAllah kepada rakan-rakan pendengar semua, ya, terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami yang menonton di live page Melaka FM. Terima kasih juga berkongsi, ya. Sebelum kita teruskan lagi, Ustaz, ya, ada sedikit ucapan juga, ada kiriman ucapan Assalamualaikum ni rakan-rakan kita di page Melaka FM. Kalau sempat Muni sebutkan nama, Ustaz, ya. Encik Ma'el Lempar, juga Puan Narima Abdul Malik, Puan Kak Zai Muar kita, Encik Rashid Aziz, Encik Asyari Ma'ruf, Fadil Jali, semuanya sampaikan ucapan Assalamualaikum kepada yang bagi Ustaz, ya. Juga kata yang Kak Zai Muar kita, katanya terima kasih Ustaz atas perkongsian menarik ni. Alhamdulillah, ya. Baik, didoakan juga moga Ustaz sihat hendaknya, insya-Allah. Amin. Terima kasih buat semua. Baiklah, kita kembali ke tajuk kita, kisah ulama yang terkena panah, kisah Imam Fudail bin Iyad. Alhamdulillah, tadi Ustaz dah berkongsi bagaimana transformasi perubahan diri, dan saya cuba tertarik kerana kita akan terfikir bahawa sebenarnya setiap masa kita ni ada masa untuk berubah. Ya, selagi diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, kan? Dengan pilihan kita. Pilihan kita sebenarnya. Yeah. Kalau abang kata tunggu seru sebenarnya dah sampai, Ustaz, kan? Seru dah ada dah. Dah ada dah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk diri kita semua, Ustaz, ya. Jadi Ustaz, dikatakan bahawa beliau Imam Fudail bin Iyad ini memiliki kata-kata hikmah yang sangat menusuk jiwa, Ustaz. Boleh untuk kita ketahui bersama, mungkin untuk sama-sama kita perbaiki, jadikan satu panduan dalam kehidupan, Ustaz. Baik. Sebelum kita meneliti kata-kata yang begitu menakjubkan orang yang mendengar daripada Imam Fudail bin Iyad, selepas dia menjadi seorang lelaki yang digelar oleh para ulama pada ketika itu sebagai Al-Abid Al-Harmain, seorang ahli ibadah dari dua tanah suci. Kita sambung kembali daripada persoalan kedua tadi. Apabila dia berubah, nak menjadikan dia seorang tokoh yang apabila dia menyampaikan suatu nasihat, dia menyampaikan suatu bimbingan, dia kata-katanya seumpama apa yang dia pernah terima.
panah yang masuk menusuk dalam hati. Sama seperti mana apabila dia menyedarinya, kata Imam At-Tabari dalam catatannya. Imam At-Tabari menggambarkan, aku tidak pernah melihat seorang insan yang apabila dia bertaubat, orang yang menjadi seorang lebih takut terhadap ancaman Allah, Fudai ibn Iyad. Jadi ini pujian seorang ulama besar. Imam At-Tabari kita dapat kenali dengan catatan karyanya dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Jadi kata-katanya menggambarkan Imam Fudai ibn Iyad seorang lelaki yang begitu bersungguh-sungguh untuk merubah kehidupannya agar ia dicintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan selepas daripada itu, ketika mana dia menjadi seorang lelaki yang dikenali sebagai ahli ibadah di dua tanah haram, di Makkah, Madinah, dia berulang-alik mencari ilmu dan juga memantapkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia diikuti oleh sekelompok ulama-ulama yang dikenali pada hari ini selepas daripada zamannya, menjadi muridnya. Dan murid-muridnya itu antara lain telah dikenali sebagai Al-Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Al-Ja'afi, Ishaq bin Mansur, Al-Sa'uli, Al-Humaydi, Yahya bin Qattan, Abdul Rahman ibn Mahdi, Qutaibah bin Sa'id, Marwan ibn Muhammad, Abdul Razak dan juga Bashir Al-Hafi. Jadi ini antara nama-nama besar dalam ilmu sebagai ilmuwan Islam, terutama Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Sebab tu apa yang kita dapat pelajari sebelum kita mengambil kata-katanya untuk perkongsian dan juga memberikan satu renungan dalam kehidupan kita, nurani hidup kita. Kita tidak boleh sekali-kali menghukum masa silam seorang manusia. Apabila kita mendapati seorang yang telah merubah kehidupannya di atas jalan yang direda oleh Allah SWT. Ramai manusia melakukan kesilapan, tetapi tak semua manusia dia berada dalam situasi layak dihukum oleh manusia. Kerana Allah lah penentu kehidupan dalam setiap pilihan hidup yang dia tempuhi. Dan di antara kata-katanya dia berkata, Imam Fudai ibn Iyad dia pernah berkata, antara kata-katanya dia kata apa? Aku mendapati bahawa kematian itu sentiasa berada di sisiku. Lalu aku berusaha untuk menggembirakan Tuhan yang mengizinkan aku mengecapi kehidupan. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi Allah. Apa yang menggembirakan Tuhan? Iaitu mentaatinya, merintih, berdoa, memohon kepadanya, dan juga memenuhi semua kehendak Allah, menerusi petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangannya, dan juga menjadi insan yang baik dalam setiap urusan kehidupan. Inilah contoh suri tauladan seorang ulama yang berlaku transformasi besar dalam kehidupannya, Imam Fudai ibn Iyad rahmatullah alaih. Allah Akbar. Satu kisah yang cukup menarik Ustaz untuk minggu ni. Dan Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana berkongsi, kerana saya di sini pun dapat menambah ilmu dan juga mengambil iktibar dari kepribadian tokoh hebat kita untuk minggu ini. Dan kita ucap terima kasih buat semua rakan pendengar yang terus setia mendengarkan Melaka FM, yang bersama dengan kami juga di live page Melaka FM ketika ini, untuk dapat kita bersama-sama dalam topik ulama yang terkena panah hari ini, kisah Imam Fudai ibn Iyad. Alhamdulillah Ustaz ya. InsyaAllah. Pun doakan moga segala apa yang kita pelajari, dapat kita dengar hari ini, dapatlah kita ambil sedikit sebanyak, tak banyak pun, sedikit dapat kita ambil untuk kita perbaiki diri kita menjadi insan lebih hebat dari diri kita semalam, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, tentunya ramai menantikan topik untuk minggu hadapan Ustaz. Ya, minggu hadapan kita akan bawakan satu lagi biografi tokoh insan yang sangat hebat. Beliau dikenali sebagai pemegang riwayat hidup para ilmuwan Islam. Wah, subhanallah, pemegang riwayat hidup para ilmuwan Islam. Kita jadi nanti orang nak tahu tentang kisah ilmuwan Islam terdahulu, orang akan rujuk dia.
Allahu Akbar. Subhanallah. Tokoh yang cukup hebat juga ni Ustaz ya. Hebat, sangat hebat. Ya, jadi kepada semua rakan pendengar di 102.3 ataupun yang dengarkan ketika ini Jejak Rabani secara dalam talian RTM Klik dan juga yang menonton di live page Melaka FM, jangan lupa temu janji kita minggu hadapan. InsyaAllah. Di Khamis 9.30 pagi, tentunya bertemakan Ustaz UK kita dengan tajuk Pemegang Riwayat Hidup Para Ilmuwan Islam. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih untuk minggu ni Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Kita jumpa minggu depan Ustaz ya. InsyaAllah, pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.